Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita meneruskan siri bacaan kita dalam kitab Mustalahul Hadis, iaitulah perkara berkaitan dengan hadis ataupun mustalah hadis, ulumul hadis. Cerita tentang macam mana kaedah para ulama menilai hadis. Ilmu mustalah hadis ni ilmu macam mana nak nilai hadis. Dan kita pada peringkat awam ni, kita belajar ni adalah untuk kita mengetahui bagaimana ulama menilai dan kenapa mereka menilai. Adapun keahlian untuk menilai, yang tu memang kena belajar lagi lah. Bukanlah bila kita habis hadis ni, baca kitab ni, kita saya jadi hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni hasan. Siapa yang bagi tahu? Saya lah, sebab saya dah belajar mustalah hadis. Tak adalah sampai gitu. Cuma sekurang-kurangnya memberi satu makna kepada kita. Bila kita dengar ulama sebut hadis ni sahih, mana kita tahu kenapa dia kata sahih. Kalau dia kata dhaif, hadis ni dhaif, jadi boleh ke tak kita nak beramal ataupun macam mana. Untuk menilai sesuatu hadis, keahliannya lagi tinggi daripada apa yang kita belajar ni. Cuma sebagaimana saya sebut tadi di awal, sebagai satu pengetahuan bagi kita yang baru belajar, agar kita berhati-hati dalam menukilkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita hidup di akhir zaman, zaman maklumat menjadi sangat mudah. Zaman orang boleh kutip cerita-cerita dan orang boleh tokok tambah hanya dengan copy paste atau copy, edit and paste. Atau mula-mulanya dia copy perkataan ulama, dia pun edit bawah tu hadis Nabi, ditambah tu je. Kemudian dia pun paste ataupun dia copy, paste and edit. Lepas tu baru dia share. Copy, paste and edit, lepas tu dia pun share. Maka orang yang terima lepas tu dia kata, ni hadis Nabi. Semudah tu hari ni boleh berlaku pendustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau seorang tu tidak boleh memastikan dalam kitab yang dia baca apakah kitab itu kitab yang sahih ataupun ada mengandungi hadis-hadis yang dhaif, ataupun kadang-kadang cerita yang dibawakan itu adalah cerita palsu. Okey, alhamdulillah banyak dah hari ni para asatidzah kita cuba menerangkan kepada masyarakat cerita-cerita yang lemah, yang palsu, yang tidak bersumberkan sumber yang benar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan cara kita belajar mustalah hadis ni, kita dapat merasakan satu kepentingan dalam diri kita untuk hanya menukilkan cerita yang benar, cerita yang benar. Kalau kita bawa cerita artis, gosip, salah, tak apa, sebab dia tu artis. Tapi kalau kita bawa cerita ni berkaitan dengan agama, salah, tiba-tiba orang buat amal dengan cerita yang salah itu, maka besarlah kerugiannya dan besarlah kesalahannya bagi yang menceritakan. Okey? Jadi sebab itu kita baca. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita beroleh manfaat daripada perbahasan kita. Baik.
Kita dah baca sebelum daripada ni perihal hadis sahih dan hadis dhaif. Hadis hasan, hadis hasan. Hadis sahih dan hadis hasan adalah dalam kategori hadis maqbul, khabar maqbul, yakni khabar yang diterima. Khabar diterima ni dia sama ada hadis sahih ataupun hadis hasan. Sahih itu apa? Sahih itu yang bersambung sanad dia sampai kepada Nabi dengan rantaian rawi-rawi yang thiqah, yang adil, yang thiqah dan adil. Thiqah ataupun dhab yang adil, tanpa ada syuzuz, syadz dan juga illah. Kita dah sebut. Maknanya rantaian rawi itu semuanya orang-orang yang benar, kuat ingatan dia, baik, thiqah kita panggil, tanpa ada gugur walaupun seorang, dan tanpa mereka menyelisih orang-orang yang lebih thiqah daripada mereka. Hasan pula rendah sikit daripada darjat sahih tapi masih boleh diterima. Itulah rantaian perawi itu semuanya tidak gugur, cukup lengkap dengan rantaian rawi yang thiqah juga, cuma ingatannya agak tidak mencapai darjat sahih, cuma juga bukan lemah, sehinggalah kepada Nabi SAW. Bila dah sampai sahabat, clear. Para sahabat ni orang tak sebut dah. Sahabat ni thiqah. Sahabat tak perlu sebut lagu tu. Kerana para sahabat semuanya adil. Para sahabat ni dia tak pernah berdusta atas Nabi SAW. Baik, jadi bawah daripada tu, kalaulah tiba-tiba rawi tu lemah lah, ada yang tak ada nama, tak cukup, yang tu maka masuklah dia ke dalam kategori yang kedua yang kita nak baca daripada fasal yang ketiga ini. Okey, kategori kedua yang kita sebut ialah khabar mardud. Yang pertama maqbul, yang kedua mardud. Maqbul tu terbahagi kepada dua, sahih dan hasan. Maqbul terbahagi kepada dua, sahih dan hasan, dan yang mardud ini maknanya khabar yang tertolak. Bila tak masuk di atas nombor dua, satu dan dua, sahih pun tidak, hasan pun tidak, maka jadilah dia khabar yang tertolak. Kita akan bincang 3 perbahasan. Yang pertama tentang umum apa itu hadis dhaif. Yang kedua sebab dia dhaif dengan gugur perawi. Yang ketiga kecaman terhadap perawi. Kecaman terhadap perawi. Baik. Definisi hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak terbukti kebenaran perawi kerana ketiadaan salah satu atau lebih syarat penerimaan hadis yang telah kita bincangkan dalam perbahasan hadis sahih. Okey. Perasan tak apa maksud dia? Hadis yang tidak terbukti kebenaran perawi. Hadis yang tidak terbukti kebenaran perawi. Ni. Hadis dhaif ni maknanya hadis yang tidak terbukti dia ni benar. Sebab apa jadi orang tak terima? Sebab apa orang tolak? Sebab tak ada bukti dia betul. Jadi bukan sekadar saja-saja nak buat kategori. Kita ni kalau boleh betul benda ni daripada Nabi, mana kita nak suruh orang tinggal? Kita kalau betul benda ni daripada Nabi SAW, mesti kita akan sebar luaskan. Oh, ini Nabi bagi tahu, ni Rasulullah bagi tahu, ni hadis aku dengar. Kalau benda tu betul, tapi nak jadikan dia betul, nak pastikan dia betul, kena cek syarat-syarat dia. Yang syarat-syarat itu kita dah sebut dalam hadis yang sahih. Tiba-tiba tak cukup syarat tu.
Bila tak cukup syarat, implikasinya tidak terbukti bahawa yang disebutkan itu adalah hadis Nabi. Jadi bila tak terbukti dia benar, jadilah hadis itu lemah. So bila ulama sebut hadis dhaif, maknanya hadis itu tidak terbukti kebenarannya. Jangan tiba-tiba ni ulama sikit-sikit hadis dhaif, hadis sahih, duk main macam tu je. Sebenarnya kategori ni kerana cinta Nabi. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sayang kepada Nabi lah kategori ni ada. Maknanya apa? Mana-mana perkataan yang tidak cukup dia ni bukti, tidak cukup bukti bahawa dia adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masih tidak boleh dianggap 100% ataupun 75% hadis Nabi. Selama dia ni kebarangkalian dia hanya 50-50. Kalau 50-50 kita boleh kata hasan lagi lah. Tapi kalau bawah daripada tu dia hanya ada 40% kebarangkalian dia hadis Nabi. Ada 30% kebarangkalian dia hadis Nabi. Ataupun ada 10% je. Oh ni dhaif jiddan kita panggil. Sangat-sangat lemah. Jadi macam mana kita nak beramal atau kita nak berhujah sebab dia tak terbukti dengan kuat bahawa dia adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis dhaif adalah hadis yang tidak terbukti kebenaran. Kebenaran tu bukti daripada mana? Perawi. Rawi itu yang kita nak tengok. Okey. Pembahagian mardud dan sebab-sebab penolakannya. Ulama telah membahagikan khabar mardud kepada beberapa bahagian. Jadi kalau makbul ada dua. Makbul pertama sahih dan dhaif. Makbul ni diterima kan. Dia kena bagi dia gini. Dia kena bagi besar ni dia bagi dua. Okey. Hadis di atas ni hadis. Okey. Ni hadis. Bawah kategori hadis, okey, ada satu makbul. Hadis ataupun khabar lah, samalah atas tu. Okey. Makbul. Makbul ni macam nama travel je. Yang kedua nama mardud. Okey, mardud. Makbul makna dia diterima. Makna hadis ni ada yang diterima, ada yang ditolak. Kategori makbul ada dua. Yang diterima ni sebab sahih. Okey. Kedua hasan. Sahih pun kita terima, hasan pun kita terima. Khabar mardud pun ada pembahagian dia. Banyak pembahagian dia. Apa pembahagian dia? Nanti kita cerita lepas ni. Okey, balik faham? Kita pergi. Pembahagian mardud dan sebab-sebab penolakannya. Ulama telah membahagikan khabar mardud kepada beberapa bahagian. Bagi setiap bahagian itu ulama telah menyebutkan namanya masing-masing. Ada nama juga. Ada yang tidak diberikan nama khusus tetapi mereka menamakannya dengan nama umum iaitu dhaif. Okey. Itu nama dia dhaif. Okey. Jadi salah satunya umumnya sini mungkin kita sebut sebagai dhaif. Dan dhaif tu kategori mana ada lagi nanti. Okey. Jadi secara umumnya kita boleh sebut sini sebagai dhaif. Okey. Dhaif ni ditolak. Okey. Kemudian terdapat banyak sebab penolakan sesuatu hadis. Jadi kenapa dia jadi dhaif?
Banyak sebab kita tolak hadis. Maknanya bila tu kita tolak hadis tu sebab banyak. Okey, banyak sebab-sebab penolakan hadis. Namun secara ringkasnya dia merujuk kepada dua sebab utama, iaitu pertama, keguguran perawi daripada sanad. Apa maksud gugur daripada sanad? Okay, keguguran rawi daripada sanad. Yang kedua, kecaman terhadap perawi. Kecaman terhadap perawi. Apa beza gugur dan kecam? Gugur ni maknanya dalam sanad tu tidak disebut nama dia. Sebagai contoh, A meriwayatkan daripada B, B meriwayatkan daripada C. Okey. Tiba-tiba dalam rantaian sanad tu B tidak dinyatakan nama dia. Maka A kata, aku mendengar ataupun hadis ini datang daripada C, daripada D, bahawa begini. Mana B? B tidak dinyatakan. Gugur B. Okay? Keguguran rawi daripada sanad. Jadi kenapa keguguran rawi daripada sanad dikira sebab menjadi hadis ni tidak diterima? Iyalah, kita tak tahu dia tu siapa. So kalau kita tak tahu dia tu siapa, macam mana kita nak terima hadis ni? Tak, kita tak tahu. Awak ambil cerita ni daripada mana? Saya ambil daripada C. Awak tak pernah jumpa C. Macam mana? Ada B kan? B tu mesti awak ambil daripada orang lain. Orang lain tu tak apa, dia tak boleh bagi tahu. Maka kegagalan dia menyebutkan orang yang dia terima daripadanya itu menunjukkan ada something, ada sesuatu. Kenapa dia bagi tahu? Kenapa dia tak bagi tahu? Ada something. Sebahagian dalam pada ilmu dipanggil tadlis. Ada orang sengaja menggugurkan supaya oleh kerana dia tahu kalau dia sebut nama tok guru ni orang tak percaya. Tok guru dia tu memang lemah. Jadi kalau dia sebut menyebabkan hadis tu tidak diterima, maka dia sengaja gugurkan supaya nak naikkan darjat hadis tu jadi sahih. Tapi ulama hadis dia bincang cek punya cek, tahu rupanya sebenarnya sanad ni, rantaian ni ada yang terputus. Maka gugur. Itu sebut keguguran perawi daripada sanad. Gugur daripada sanad. Yang kedua, kecaman terhadap perawi. Maknanya rawi itu sendiri walaupun disebut nama tapi ada kecaman terhadap dia. Maknanya orang kata dia ni dhaif, dia ni lemah, dia ni pendusta dan sebagainya. Di bawah setiap bab, setiap sebab ini terdapat pelbagai bentuk. Penulis akan membincangkan dengan berasingan secara terperinci dengan didahului dengan perbahasan dhaif yang dikira sebagai nama umum bagi hadis mardud. Baik, perbahasan pertama iaitu secara umumnya mardud ni secara umumnya juga dikenali sebagai dhaif. Okey, mardud juga dikenali sebagai dhaif, ataupun kita boleh tulis sini sebenarnya secara umumnya mardud ni dhaif. Okey, secara umumnya mardud ni boleh disebut sebagai dhaif. Ini kita buang. Baik. Perbahasan pertama, dhaif. Dari sudut bahasa dia lawan kepada al-qawi. Al-qawi yakni kuat. Mana dhaif ni maksud dia lemah lah. Kelemahan itu terbahagi kepada yang konkret dan abstrak. Yang dimaksudkan di sini adalah kelemahan abstrak. Konkret dan abstrak. Faham? Konkret dan abstrak. Dalam bahasa asal dia apa? Ini tunjuk bahasa asal.
hissi dengan maknawi. Dalam bahasa asal dia adalah hissi dan maknawi. Mana ada dia tadi? Nasikh mansukh dah ni. Okey. Ni. Hissi dan maknawi. Okey. Wad-dha'ifu hissiyun wa ma'nawiyun. Apa maksud hissi wa ma'nawiyun? Dia tulis konkret dan abstrak. Hissi ni benda yang zahir. Lemah tu ada pada yang zahir. Maknanya kita tengok tubuh orang tu lemah je. Tu kita panggil hissi. Hissi ni benda yang kita boleh rasa, boleh pegang, boleh disebut sebagai konkret, benda yang jelas. Maknawi pula disebut terjemah sebagai abstrak. Abstrak ni makna dari sudut makna. Benda nyata, kelemahan tu boleh berlaku secara nyata ataupun secara makna. Kalau dia ni tengok lemah, tak cukup makan, kita panggil dia ni nyata, dia ni lemah. Tapi kalau ada orang tu tubuh badan kuat tapi dia tu daripada jiwa dia lemah, dari sudut maknawi dia lemah, dalaman dia, makna dia. Okey. Jadi hadis dhaif ni benda yang maknawi. Lemahnya hadis dari sudut maknanya lemah. Maknanya dia ni tak kuat dari sudut hujahnya, tak kuat dari sudut bukti bahawa dia ni hadis yang sahih. Lawan kepada sahih adalah dhaif, dan dhaif di sini adalah dhaif maknawi. Makna istilahnya pula ialah hadis yang tidak mencukupi sifat hasan kerana tiada salah satu syarat hasan. Al-Baiquni mengungkapkan dalam nazamnya kullu ma an rutbatil husni qasar fahuwa al-dha'ifu wa huwa aqsamun kuthur. Setiap apa daripada tingkatan hasan itu rendah, maka itu dhaif dan bahagiannya banyak. Kalau boleh dia koma ni duduk sini, koma dia ni, kita duduk koma dia sini. Okey, koma dia kat sini. Setiap apa dari tingkatan hasan itu rendah, maka itu dhaif dan bahagiannya banyak. Itu dia. Setiap apa dari tingkatan hasan itu rendah, makna rendah daripada darjat hasan, tak sampai darjat hasan, maka dia dhaif. Okey, secara umumnya bila tak sampai darjat hasan, dhaif. Kepelbagaiannya, tahap kedhaifan hadis berbeza mengikut tahap berat dan ringan kelemahan para perawi. Sebagaimana hadis sahih juga berbeza-beza. Antaranya dhaif, dhaif jiddan, wahi, munkar, dan paling jelek adalah maudhu'. Okey, ni antaranya kepelbagaian dia. Okey, so kita sebut tadi dhaif. Dhaif ni lemah. Dhaif jiddan, sangat lemah. Wahi, kita kata benda ni lupa, benda yang boleh kata benda yang tak boleh nak pakai, benda yang tak boleh nak pakai. Munkar, ni bertentangan dengan hadis yang sahih, munkar. Atau yang paling jelek, paling buruk adalah maudhu'. Maudhu' adalah hadis yang paling buruk kerana maudhu' adalah hadis palsu. Ni jangan pula tak tahu tiba-tiba hadis ni maudhu'. Dengan yakin je ada hadis maudhu', padahal maudhu' tu palsu. Sanad yang paling lemah berdasarkan kepada perbahasan dalam hadis sahih tentang hadis yang paling sahih,
ulama menyebut dalam perbahasan dhaif satu istilah yang dinamakan sanad yang paling lemah. Al-Hakim Naisaburi menyebut beberapa buah sanad yang paling dhaif dengan nisbah kepada sebahagian sahabat, sebahagian kawasan dan negeri. Penulis akan menyebutkan beberapa contoh daripada kitab Al-Hakim dan kitab-kitab lain. Sanad yang paling lemah dengan nisbah kepada Abu Bakar As-Siddiq ialah Sadaqah bin Musa Ad-Daqiqi dari Farqad As-Sabkhi, daripada Murrah At-Tayyib daripada Abu Bakar. Ini semua orang lemah kecuali Abu Bakar lah. Abu Bakar ni kita tak panggil lemah lah sebab sahabat Nabi kan. Bawah pada Abu Bakar ni maknanya rawi-rawi bawah ni adalah yang lemah, paling lemah. Sanad penduduk Syam yang paling lemah iaitulah Muhammad bin Qais Al-Maslub daripada Ubaidillah bin Zahar daripada Ali bin Yazid daripada Al-Qasim dan daripada Abi Umamah. Yang ni untuk kategori penduduk Syam. Sanad yang paling lemah nisbah kepada Ibnu Abbas itu As-Suddi As-Saghir Muhammad bin Marwan daripada Al-Kalbi daripada Abu Saleh daripada Ibnu Abbas. Ibnu Hajar berkata ini adalah silsilah dusta, bukan silsilah emas. Maknanya kenapa dia kata bukan silsilah emas? Sebab nama orang dalam ni nama orang hebat. Patutnya tengok orang ni hebat, tengok orang ni hebat, patut jadi silsilah emas. Tapi rupanya sebenarnya dia direka cipta, fabricate. Dia telah dicipta. Sanad ni telah dicipta sebegini, kumpul orang-orang hebat-hebat ni reka satu sanad. Jadi kena ingat tuan-tuan, orang ni bukan reka hadis saja. Dia zaman dulu bila dia reka hadis, sekali dengan sanad dia reka, nak suruh orang percaya ni hadis. Sebab dia zaman dulu, zaman orang cek hasanat. Zaman kita ni lemah dah zaman dulu. Bila orang cakap okey sanadmu mari pada mana, aku dengar daripada dia dengar, dia boleh reka sanad untuk nak menjustifikan hadis dia tu sebagai benar. Dia reka hadis sekali dengan sanad. Jadi maknanya kalau cerita bab sanad ni, kita kena tahu sanad pun ada yang reka. Kalau orang kata saya ambil sanad, saya ambil ijazah, kita kena tahu sanad pun ada orang reka juga. Okey? Kalau sekadar ambil sanad tu mari umum, ijazah, saya bagi ijazah semua kepada. Biasanya orang macam tu bila dia bagi sanad begitu, dia ambil sanad tu pun macam tu dah. Maknanya sanad yang dia ambil tu tidak nilai dia kuat sangatlah. Kalau orang nak ambil sanad Quran tuan-tuan, kena talaqi. Ambil Quran ni talaki 30 juzuk baca dengan Tok Guru daripada awal sampai akhir, baru dapat sanad Quran. Sanad hadis, kalau baca sanad Sahih Bukhari, waktu saya di Madinah tu ada orang baca Fathul Bari secara bersanad. Baca kitab Fathul Bari daripada awal sampai akhir, jilid tu dia baca, Allahu Akbar, ada sanad. Patutlah. Ni tiba-tiba mari kan saya bagi ijazah semua ada dalam. Orang tu tak tahu bahasa Arab pun ada, orang tu tak jahil pun ada, orang awam pun ada. Lah kali dia bangga saya ada sanad. Sanad ni ada yang palsu pun ada. Jadi Ibnu Hajar kata sanad paling lemah nisbah kepada Ibnu Abbas ila As-Suddi As-Saghir Muhammad bin Marwan dari Al-Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas. Tengok macam sanad tu hebat, sebab orang-orang pun hebat. Ibnu Hajar kata ni silsilah dusta, bukan silsilah emas. Baik, contoh lain. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Tariq dari jalan. Dari Tariq ni makna dari jalan. Dari jalan. Mana dia ambil daripada jalan Hakim Al-Athram daripada Abu Tamimah Al-Hujaimi daripada Abu Hurairah
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha au apa ni, aukah ni, man ata au kahinan, tinggal ni au kahinan sini. Sebab tu saya kata pelik tak boleh nak baca ni. Au kahinan, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Okey, yang ni kena betulkan. Au kahinan, ada titik sini. Ada rumah sini. Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang mendatangi perempuan haid, satu, atau mendatangi isteri pada duburnya, dua, atau menemui tukang tilik, tiga, sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Hadis ni secara spesifik hadis ni bukan maknanya larangan ni daif, tak. Mendatangi orang haid memang salah lah, sabit dengan hukum Al-Quran pun tahu. Mendatangi wanita pada duburnya memang salah lah, kita tahu. Ada hadis yang lain pun cerita. Mendatangi tukang tilik pun memang salah, tapi hadis ni secara spesifik, riwayat At-Tirmidzi ni dengan jalan ni, itu dipanggil spesifik hadis. Bukan kita kata hadis ni dhaif, maknanya hukum yang ada dalam hadis ni mendatangi wanita haid, mendatangi wanita kemudian mendatangi, maknanya hukum dia dhaif. Hukum tu lain, hadis lain. Hukum ni diistinbat daripada hadis. Boleh jadi selain daripada hadis ni ada lagi hadis-hadis lain yang sahih yang menyatakan bahawa hukum ni begini. Boleh faham? Jadi hadis belum tentu satu hadis tu dhaif tu kita kata hukum dia. Kita kena cek dulu ada tak hadis-hadis lain. Tapi hadis yang diberi contoh ni oleh Al-Imam Tirmidzi secara spesifik daripada jalan Hakim Al-Athram, daripada Abu Tamimah, daripada Hakim Al-Athram, daripada Abi Tamimah Al-Hujaimi, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Sesiapa yang mendatangi perempuan yang haid atau mendatangi isteri pada duburnya atau menemui tukang tilik, sesungguhnya dia telah kufur pada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengeluarkan hadis ini, At-Tirmidzi mengulas, kita tidak mengetahui hadis ini daripada hadis Hakim Al-Athram dari Abi Tamimah Al-Hujaimi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, kita tak tahu hadis ni betul daripada riwayat dia ni. Kemudian At-Tirmidzi berkata lagi, Muhammad Al-Bukhari telah mendhaifkan hadis ini dari sudut sanadnya. Penulis berpendapat kerana pada sanadnya ada Hakim Al-Athram, ulama telah mengatakannya dhaif. Di dalam Taqribut Tahdzib, Hafiz Ibn Hajar berkata padanya ada kelemahan. Siapa dia? Ni, Hakim Al-Athram. Ini sebagai satu contoh lah, sebagai satu contoh, maka hadis ni dikira hadis yang lemah kerana di dalamnya ada seorang lelaki yang lemah yang disebut sebagai Hakim Al-Athram. Baik. Hukum meriwayatkan hadis dhaif. Hukum meriwayatkan hadis dhaif. Di sisi ulama hadis dan juga yang lain, harus meriwayatkan hadis dhaif. Boleh meriwayatkan. Harus ni bahasa Melayu. Ni terjemah bahasa Melayu ni. Kalau kita tengok sini, jawaz, bahasa dia boleh. Ni
Yajuz, orang Arab kata yajuz, boleh meriwayatkan hadis dhaif dan bermudah pada sanadnya tanpa menjelaskan kedhaifannya. Okey, tanpa menjelaskan kedhaifannya. Harus berbeza dengan yang maudhu', kerana tidak harus meriwayatkannya kecuali dengan menjelaskan tentangnya. Kalau maudhu' memang tak boleh riwayat melainkan untuk cerita ini adalah hadis maudhu'. Hadis dhaif boleh dicerita, harus menceritakannya, okey, tanpa menjelaskan kedhaifannya. Tapi keharusan tu pun ada syarat lagi. Cuma ni secara umumnya, keharusan tanpa menjelaskan kedhaifannya. Berbeza dengan maudhu'. Maudhu' ni sebenarnya tak boleh cerita, tak boleh riwayat pun, kecuali untuk bagi tahu ataupun dengan menjelaskan bahawa ni hadis maudhu'. Okey? Keharusan meriwayatkan hadis dhaif dengan dua syarat. Ada syarat. Walaupun kita kata harus tadi, ada dua syarat. Yang pertama, tidak berkaitan dengan akidah. Riwayat hadis dhaif itu tak ada kaitan dengan akidah. Tidak cerita tentang hukum akidah, beriman kepada Allah, kau beriman sama ada dalam rukun iman yang 6 tu, ataupun berkait dengan benda-benda gaib berkaitan dengan akidah, tentang arasy, tentang ilmu-ilmu yang dalam perbahasan akidah. Yang kedua syarat itu, periwayatan itu bukan tentang hukum syarak yang berkaitan dengan halal dan haram. Okey, hukum syarak yang berkaitan dengan halal dan haram. Tak ada kaitan dengan hukum. Habis itu kalau tidak akidah, kalau tidak dengan hukum, apa dia? Harus meriwayatkannya pada perkara peringatan. Peringatan, inzar, galakan, ancaman, cerita-cerita dan sebagainya. Dan sebagainya. Antara mereka yang disebut bermudah-mudah dalam meriwayatkannya iaitulah Sufyan Ats-Tsauri, Abdurrahman ibnu Mahdi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Perlu diberi perhatian apabila anda meriwayatkan hadis dhaif tanpa sanad. Ni penting. Ni penting. Ulama dulu dia letakkan satu kaedah, kita letak jangan warna kuning. Kalau boleh kita nak warna merah. Garang sikit. Cengeng. Merah betul ni. Tak ada merah kuat, ringan sikit ke? Tak ada warna lain, dia tak boleh pilih dah. Kalau ni okeylah. Perlu diberi perhatian apabila meriwayatkan hadis dhaif tanpa sanad. Maknanya kita tahu dah lah hadis tu dhaif. Okey, kita tahu hadis ni dhaif. Waktu kita nak bagi tahu tanpa kita nyatakan sanad pula, maka jangan katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tetapi katakanlah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita sampai kepada kami. Ini adab ulama dulu. Dia beradab dengan Nabi cara macam ni lah. Orang kita beradab dengan Nabi pelik. Orang zaman lalu ni lah adab dengan Nabi tak boleh baca surah Al-Masad dalam solat, menyinggung perasaan Nabi, sebab dalam surah tu melaknat pak saudara dia. Salam, pelik. Itu adab dengan Nabi. Pelik tu kalau lagu tu. Adab dengan Nabi ni, jangan riwayat hadis palsu, tu adab lah. Lepas tu kalau kata tak boleh baca surah Al-Masad, maknanya
apakah kita nak kata Allah yang menurunkan surah Al-Masad tu sendiri tak tahu tentang perkara tersebut? Mustahil. Yang kedua, tahu tak cerita ada orang larang baca surah Al-Masad dalam solat? Yang kedua, surah Al-Masad tu sebenarnya memenangkan Nabi. Sebab dia diturun kerana Allah balas balik. Yang kata tabban mula-mula ni Abu Lahab. Abu Lahab yang kata mula-mula, dia kata tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Jadi bila kita baca surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin watab, sebenarnya kita memenangkan Nabi. Tapi ada orang main emosi, dia kata kalau baca surah Al-Masad ni berasa orang Nabi. Kita pak daun kita jahat pun, kalau orang kata kau pak daun kita, berasa juga dalam hati kita. Tu main emosi, tu tak betul lagu tu, tak betul. Jadi sebab tu kita ni kena berdasarkan kefahaman yang benar dalam beragama. Antara adab dengan Nabi ialah bila tak tahu benda ni daripada Nabi, jangan cerita. Kalau maudhu', jangan cerita. Kalau hadis ni dhaif dan kita tahu dia ni dhaif, kita kata diriwayatkan daripada Nabi. Kita tak kata Nabi bersabda. Lain dua tu. Nabi bersabda seolah-olah kita yakin betul keluar daripada mulut Nabi. Tapi diriwayatkan daripada Nabi, dia panggil sigatut tamrid. Tamrid maknanya benda yang tidak jazam, tidak kemah, tidak kukuh, cuma kebarangkalian tu ada, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sampai kepada kami dan sebagainya, supaya anda tidak secara pasti menisbahkan hadis tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang anda mengetahui kelemahannya. Tapi bila dah tahulah, kalau kita tak tahu ni, tahan dulu diri daripada menyampaikan, melainkan kita dah tahu baru kita sampaikan. Itu ada antara adab dengan Nabi. Kalau tuan-tuan perhatilah ni, banyak dah buku-buku dikeluarkan, hadis-hadis dhaif di meja penceramah. Ada penceramah pula banyak bagi kita ni, macam-macam. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Baik, itu hukum meriwayatkan. Beza dengan hukum beramal. Okey. Ni hukum apa? Meriwayatkan. Meriwayatkan hadis dhaif boleh ke tidak? Boleh. Okey. Perlu bagi tahu ke tak perlu bagi tahu dia dhaif? Boleh untuk tak bagi tahu. Tapi dengan syarat, kalau dia tidak berkaitan dengan akidah, tak ada kaitan dengan hukum hakam. Tapi kalau ada kaitan dengan akidah, kena bagi tahu lah. Hadis ni gini ni dhaif. Pasal apa? Pasal dalam bab akidah kita kena bagi tahu bahawa ni dhaif. Kalau bab hukum hakam kita kena bagi tahu bahawa ni dhaif supaya tidak jadi asas kepada hukum. Adapun berkait dengan peringatan, galakan, ancaman, cerita dan sebagainya, itu dipermudahkan. Okey, dan adab meriwayatkan, bila kita tahu hadis itu dhaif, kita guna sirah tamrid. Tamrid makna kita tidak kata betul dia daripada Nabi, kita kata diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hukum beramal pula. Hukum beramal. Ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat tentang hukum beramal dengan hadis dhaif. Hukum beramal dengan hadis dhaif. Pendapat yang dipegang oleh majoriti ulama ialah dianggap sunnah beramal dengan hadis dhaif berkenaan dengan keutamaan amalan. Tengok bahasa asal dia kan? Okey. Yustahabbu al-amalu bihi fi fadailil amal. Digalakkan. Yustahabbu ni digalakkanlah. Digalakkan beramal dengan ataupun beramal dengan hadis dhaif berkenaan dengan fadailul a'mal, keutamaan amalan. Apa maksud fadailul a'mal? Keutamaan ni kelebihan amal. Mana hadis dhaif berkait dengan kelebihan amalan.
Bukan hadis berkait dengan mencipta amal, lain. Hadis ni amalan sunat je, dia ada termasuk kelebihan bukan amalan lebih tu makna amalan sunat. Tak. Kelebihan beramal ni maknanya kelebihan fadilat dia. Fadilat ni pahala dia. Bukan daripada asal amalan tu tak ada jadi ada dan kita katakan amalan tu bertambah kerana dia lebih. Nanti nanya lagu tu. Boleh faham tak ni? Faham tak saya? Keutamaan amalan itulah keutamaan dari sudut pahala. Kelebihan dari sudut pahala. Ganjaran. Namun dengan 3 syarat yang telah dihuraikan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Al-Hafiz Ibn Hajar meletakkan syarat. Boleh beramal tapi dengan 3 syarat. Okey, boleh untuk beramal. Kalau tak nak beramal, ada seorang kata, "Ustaz, saya kalau boleh tak nak amal lah hadis daif ni. Sakit kepala ke ataupun." Tak payah beramal pun tak apa. Sebab dia daif. Sebab kita tak tahu dia betul ke salah. Cuma untuk tinggal sepenuhnya, ulama sebut ni kalau ada 3 syarat ni digalakkan untuk kita beramal. Pertama, daif tu tidak sangat daif. Dia daif tapi 45% kebarangkalian dia kan, kita kata skala 100%, 100%. Kalau 100% daripada Nabi, sahih. Mutawatir kita panggil 100%. 90% kita panggil sahih. 80% kita panggil sahih. 75% kita panggil hasan. 50% kita panggil hasan li ghairihi. Tapi kalau 45% kurang kebarangkalian dia bukan daripada Nabi, lebih daripada kebarangkalian, kita panggil daif. Tapi kalau 45% ni daif, dia masih lagi lemah. Tapi kalau dah 10% dia daripada hadis Nabi, 90% dia bukan hadis, maknanya kita panggil daifnya sangat-sangat daif. Jadi dengan syarat kedaifan tidak bersangatan, tidak sangat kuat, tidak daif tu bersangatan. Yang kedua, dia termasuk di bawah prinsip dan dalil yang diamalkan. Apa maksud ni? Okey, annaha yandarijul hadis yandarijal hadis tahta aslin ma'mulin bihi. Tahta aslin ma'mulin bihi. Ini kena syarah sikit. Di bawah prinsip atau dalil yang diamalkan. Dia terjemahkan di bawah prinsip atau dalil yang diamalkan. Bila kita rujuk kepada kitab asal, disebut terbagai aslin. Okey, aslin, ini tak boleh highlight sini. Aslin, di bawah asal yang diamalkan. Apa maksud yang diamalkan? Gini, kita kata hadis ni boleh beramal dengan hadis daif apabila dia termasuk kelebihan amalan. Jadi yang datang hadis ni ialah tentang keutamaan dia. Adapun amalan dia, okey, saya highlight keluar. Highlight warna hijau. Sebab Syahir dia suka hijau kuning. Tu dia. Kita kalau boleh kena pisahkan antara kelebihan dengan amalan. Supaya nak faham ni. Hadis ni datang cerita tentang kelebihan amalan. Jadi hadis tu tentang apa? Kelebihan. Amalan yang dia bagi tahu kelebihan tu sahih ke tak sahih? Kalau ada dah hadis sahih yang lain cerita tentang kelebihan tu. Sebagai contoh, datang hadis kelebihan salat duha. Yang daif hadis kelebihan salat duha tu sebagai contoh. Okey. Sebagai contoh lah ni, contoh. Tapi hadis tentang salat duha tu memang dah sahih. Boleh faham? Salat duha tu sahih dah. Cuma kelebihan dia tu yang daif. Salah satu daripada kelebihan dia itulah. Bukan semua hadis-hadis kelebihan dia yang sahih pun ada. Tapi kelebihan tu yang daif. Asal salat duha tu dah sahih. Boleh ke tak kita beramal dengan hadis tersebut? Boleh. Sebab apa? Dia sudah termasuk di bawah asal yang sahih dan diamalkan.
Tapi kalau tiba-tiba datang kelebihan solat, apa kita panggil? Solat apa? Solat masuk tahun baru. Kelebihan solat masuk tahun baru. Contohlah. Mana ada solat tahun baru? Tak ada. Jadi kelebihan dia tu memang tak terpakai lah. Sebab apa? Sebab asal solat tahun baru tu sendiri memang dah tak ada. Okey. Mari hadis cerita kelebihan membuat majlis sambutan happy birthday. Contoh. Mana ada kelebihan pun tak boleh terima. Sebab apa? Sebab sambutan happy birthday tu pun tak ada asal dia dalam. So, kelebihan, amalan. Dua benda yang berbeza. Kelebihan satu, amalan satu. Hadis sahih, kalau kelebihan dia sahih, amalan dia sahih, alhamdulillah. Hadis dhaif hanya terpakai pada kelebihan saja, dengan syarat amalan ni memang dah sahih. Tapi kalau amalan tu sendiri tak sahih, maka dia tak terpakai, tak boleh pakai, tidak boleh dijadikan sandaran. Yang ketiga, tidak boleh yakin. Pun begitu, setelah kita beramal dengannya, kita tak boleh yakin tentang sabitnya ketika amalan. Kita tak boleh kata, oh memang betul ni hak kita akan dapat dengannya. Bahkan mesti berhati-hati. Apa maksud mesti berhati-hati? Ihtiyat. Dalam bahasa asal dia panggil apa? Okay. Bal ya'taqidul ihtiyat. Bahkan mesti berhati-hati. Apa maksud mesti berhati-hati? Faham tak? Ihtiyat ni sebagai langkah berjaga-jaga. Maknanya apa? Benda ni dhaif. Tapi kalau kita buat pun, kalau tiba-tiba dia sahih, alhamdulillah lah. Kalau dia dhaif memang tak ada, okeylah. Okey. Tapi kalau dia sahih, alhamdulillah. Kita kena mikir macam tu. Maknanya sebagai langkah berjaga-jaga. Aku buat ni bukan 100% tahu hadis ni, tapi kalau kita buat, mudah-mudahan kita dapatlah pahala tu. Kita tak boleh kata siapa buat macam ni dapat pahala macam ni, tak boleh. Confirm dapat, tak boleh. Tak boleh confirm. Sebab apa? Dia dhaif. Cuma kita buat, mudah-mudahan kita akan dapat macam ni. Sebab hadis yang ada dalam bab ni dhaif. Bab kelebihan itulah. Asal amalan tidak boleh dibina di atas hadis yang dhaif. Boleh faham tak? Boleh faham tak ni? Asal amalan secara asal tidak dibina di atas hadis dhaif. Kelebihan tentangnya boleh diterima. Okey. Tiba-tiba datang satu amalan baru, hadis tu dhaif. Tak ada asal melainkan hadis tu, tak boleh diterima bila hadis tu dhaif. Wallahu ta'ala alam. Baik. Yang ni lah yang paling orang banyak duduk petikai ni. Oh, banyak dia berbahas. Pasal apa? Dia nak beramal dengan hadis dhaif, tapi bila masuk beramal dengan hadis dhaif, dia bantai boleh belaka seakan-akan hadis tu sahih. Padahal ulama letak beramal dengan hadis dhaif ada syarat. Bukan sewenang-wenangnya. Tapi memanglah ada ulama dulu yang kata boleh beramal dengan hadis dhaif secara mutlak. Sebab dia hadis secara mutlak. Tapi perbahasan tu yang paling sah, yang kuat daripada perkhilaf, yang ada yang kata tak boleh terima langsung. Al-Hafiz Ibn Hajar ambil jalan pertengahan, boleh beramal dengan syarat. Itu jalan pertengahan yang paling adil, pendapat yang paling adil. Kalau kata boleh beramal secara mutlak, memang ada pandangan ulama. Tapi di sana ada juga ulama yang tak bagi beramal secara langsung, secara mutlak. Jadi ambil pertengahan, boleh beramal dengan syarat. Apa syarat dia? Dhaif tu jangan terlalu dhaif. Yang kedua, mesti berada di bawah asal yang sudah pun sahih dan diamalkan. Maknanya amalan tu memang dah ada dah asal dia. Dan yang ketiga, kita hanya berhati-hati, kita hanya berihtiyat, kita hanya berjaga-jaga. Maknanya mudah-mudahan kita dapat pahala tu. Kitab-kitab yang terkenal mengandungi banyak hadis dhaif.
Mana ada ulama dia kumpulkan pula hadis dhaif ni, nak bagi tahu kepada orang bahawa ini hadis dhaif. Okey, supaya manusia berhati-hati. Bukan dia kumpul ni untuk dia sebarkan kepada orang tanpa orang tahu ni hadis dhaif, seolah-olah nak menyebar dalam masyarakat benda yang tidak benar. Tidak. Tapi mereka kumpul agar manusia bila terima hadis ni, mereka ada kitab rujukan. Ini senarai hadis-hadis dhaif. Okey. Kitab-kitab terkenal yang didapati mengandungi banyak hadis dhaif. Yang pertama, kitab yang disusun berkenaan perawi dhaif, seperti Kitabud Du'afa tulisan Ibn Hibban, Mizanul I'tidal karangan Al-Imam Al-Zahabi. Mereka telah menyebutkan contoh-contoh hadis dhaif yang menjadi dhaif kerana periwayatan orang-orang yang dhaif tersebut. Yang kedua, kitab-kitab yang disusun tentang bentuk-bentuk dhaif secara khusus, seperti kitab Al-Marasil, Al-Ilal, Al-Mudraj dan sebagainya. Contohnya Kitabul Marasil, kitab mursal ni, hadis mursal. Marasil ni maknanya amat kepada mursal. Nanti kita akan baca kategori mursal ni sebab apa? Mursal ni, hadis mursal digugurkan rawi itu. Rawi gugur ni awal sanad ke, akhir sanad ke, tengah sanad, semua nama dia berbeza. Ulama sebut nama macam-macam. Kita akan sebutlah nanti. Ni Kitabul Marasil, kitab Ilal, kitab Mudraj dan sebagainya. Jadi contohnya kitab Al-Marasil tulisan Abu Dawud dan Kitabul Ilal tu susunan Ad-Daruqutni. Baik. Itu umumnya riwayat hadis, hadis mardud secara umumnya. Jadi lepas daripada ni kita berhati-hatilah agar kita ni tahu kenapa ulama sebut dhaif, kerana ada lemah pada periwayatan. Boleh meriwayatkan, tapi dengan syarat yang kita sebutkan tadi. Adapun hadis palsu tak boleh. Hadis palsu tak boleh. Cerita walaupun cerita. Hadis palsu walaupun cerita tak boleh sebab palsu. Kan baru ni ada Ustaz Syihab, dia bagi tahu cerita tentang ada seorang ustaz ni menangis-nangis cerita Nabi dengan Yahudi buta. Yahudi buta ni, Nabi pagi-pagi lepas subuh Nabi akan pergi masak untuk Yahudi ni. Kemudian Nabi balik. Begitulah lama bertahun-tahun. Sampailah bila Nabi wafat, Abu Bakar pula pergi rumah Yahudi ni. Lepas tu Abu Bakar masak. Bagi ke Yahudi tu makan. Lepas tu Yahudi tu kata, bukan kamu yang datang sebelum ni, orang lain. Dah Abu Bakar kata, tak, aku lah datang sebelum ni pun. Dah orang lain, dia kata. Tak, aku. Apa sah kamu kata orang lain? Dia kata orang tu dulu dia lembut-lembutkan makanan, dia kunyah. Dia bagi suap kat aku ni makanan yang dah lembut dah. Kamu ni bagi suap macam tu je. Jadi dia kata orang yang dah datang sebelum ni tu dah mati. Siapa dia? Nangis dia. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Menangis pula Abu Bakar. Jadi bila disemok hadis tu palsu. Bukan sekadar palsu, bertentangan dengan kaedah-kaedah asal dalam agama. Kaedah pertama yang bertentangan sebab apa? Sebab dia kata Abu Bakar menipu. Abu Bakar kata, akulah pergi. Takkanlah Abu Bakar sanggup menipu macam tu. Abu Bakar takkan menipu. Abu Bakar ni as-siddiq. Bertentangan yang kedua, sifat Nabi itu sendiri. Mustahil Yahudi tu sampai Nabi mati dia tak tahu orang bagi makan dia tu Nabi. Apa Nabi tak pernah ajak dia masuk Islam ke? Sedang Nabi ni bila pergi tu mesti ajak orang masuk Islam. Yahudi yang budak nak mati tu pun Nabi ajak masuk Islam. Abu Talib tu nak mati, Nabi ajak masuk Islam. Maknanya Nabi ni sifat dia dakwah, menyampaikan. Tiba-tiba Yahudi ni sampai Nabi wafat dia tak tahu yang orang bagi makan dia tu Nabi. Makna ni tak betul lah cerita ni.
Tapi dalam kisah banyaklah diceritakan. Tak? Jadi sebab tu kita kena hati-hati. Benda palsu ni kena bagi tahu dia palsu, supaya orang tak anggap dia sahih. Kadang-kadang ada orang pula dia bela pula, kita kata hadis tu palsu. Okey, bila kita kata hadis tu palsu, dia bela pula orang yang memalsukan hadis tu atau menceritakan hadis palsu tu, dia bela pula. Jadi sebab itu kita kena sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi itu memberikan satu signal kepada kita agar kita berhati-hati apabila meriwayatkan hadis. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kategori sebab-sebab perbahasan mardud, sebab apa dia dhaif? Dua sebab utama tadi kan. Pertama, sebab gugur perawi. Yang kedua, sebab kecaman terhadap perawi. Gugur perawi ni, gugur dari sanad ialah terputus rantaian perawi. Putus rantaian tu dengan sebab gugur seorang perawi dari sanad secara sengaja ataupun tidak, yang dilakukan oleh sebahagian perawi. Siapa yang gugurkan dia? Rawi itulah. Sengaja dia gugur, ada. Tak sengaja gugur pun ada. Okay? Sama ada dari awal sanad, yang dia gugurkan tu peringkat awal sanad. Awal sanad ni makna sahabat, tabi'in, sahabat lah terutamanya. Awal sanad maknanya tabi'in meriwayatkan daripada Nabi. Macam mana tabi'in meriwayatkan daripada Nabi? Sebab dia tak jumpa Nabi. Maknanya ada sahabat yang gugur. Atau pertengahan sanad lepas pada sahabat, tabi'in. Tabi'un tabi'in meriwayatkan daripada sahabat. Sedangkan dia tabi'un tabi'in, dia tak dengar pun daripada sahabat. Ini gugur daripada tengah. Ataupun daripada akhir sanad. Akhir ni peringkat bawah ni lah. Lepas daripada tu, sama ada secara jelas atau tersembunyi. Jadi bahagian-bahagian gugur. Cerita bahagian-bahagian ni kita macam panjang lah pula tuan-tuan. Maknanya kita kena sambung bahagian ke depan. Pasal bulan Ramadan ni tak boleh minum air. Bila tak boleh minum air, kena tak boleh lama lah. Tak, insya-Allah lah. Bukan sebab minum air tu, tetapi sebab saya kira bahagian ni agak panjang. So kalau kita potong pertengahan dia macam tidak bersambung. So kita ambil daripada awal ni nanti bahagian gugur dengan mardud dengan sebab gugur perawi daripada sanad, dan bahagian-bahagiannya nanti insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. So kita tulis dekat sini. Okey. P Q D M. Hari ni berapa bulan? 13 hari bulan 4. 1 Ramadan. Siri ke-7? Ke-7 kita ni? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada 7 siri dah kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan sambung pada perbahasan akan datang. Perbahasan mardud dengan sebab gugurnya perawi dari sanad. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.